Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay. Syukur kehadrat ilahi dapat lagi kita bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini insyaAllah. Okay. Barakallahu fiq. Okay, jam 12.30 hari Selasa. Jadi saya ucapkan selamat tengah hari dan juga salam hari Selasa. InsyaAllah. Okay. Hari ni kita dah masuk 8 Muharram. Alhamdulillah. Okay. 8 Muharram 1443 Hijrah. InsyaAllah. Okay. Okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kamisa, Encik Khairi. Okay. InsyaAllah silakan masuk yang dah join, yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini. Saya ucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan. Silakan masuk insyaAllah. Okay. Dalam slot bacaan hadis kita hari ini insyaAllah. Okay. Okey, jadi macam biasa boleh tolong. Okey, saya minta tolong untuk saya minta tolong kepada yang dah hadir untuk share live ini, boleh? Share. Kita nak sebar kebaikan, kita nak sama-sama mendapat manfaat. Kita nak ajak lebih ramai orang sama-sama dalam slot bacaan hadis. Okey, insya-Allah lebih ramai, lebih meriah. Okay. Lebih ramai, lebih meriah. Kita dapat kawan baru. InsyaAllah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kak Sobah. Betul ke saya sebut? Kak Asia, Kak Halawatu. InsyaAllah. Silakan masuk yang dah hadir. Okey, hari ni saya doakan semoga rezeki tuan-tuan dan puan-puan dimurahi oleh Allah, dilimpahi. Semoga rezeki tuan-tuan dan puan-puan mengalir macam air zam-zam. Mengalir tanpa henti insya-Allah. Amin. Okey, saya doakan juga semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Sihat ke? Insya-Allah. Okey. Saya doakan juga urusan, segala urusan hari ni, ada apa-apa urusan tuan-tuan dan puan-puan nak buat, semoga Allah permudahkan insya-Allah. Okey, kita berserah kepada Allah. Semoga Allah selesaikan keperluan kita hari ini insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang baru join, silakan masuk. Okey, yang dah hadir jangan lupa boleh tolong tekan button share. Kita nak pakat-pakat sebarkan kebaikan kita dengan menekan button share insya-Allah. Okey. Okey, jom. Sebelum kita mulakan slot bacaan hadis, kita nak zikir sama-sama, boleh? Hari ini kita nak berzikir sama-sama. Hari Selasa kita zikir dengan penuh bersemangat hari ini. Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Aziza, Kak Zaitun, Kak Faizah, Kak Zanila, insya-Allah. Okey, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah hadir hari ini dalam slot bacaan hadis. Okey, jom. Kita nak berzikir dahulu sebelum kita mulakan slot kita hari ini. Okey, kita luangkan sedikit masa. Kita nak berzikir. InsyaAllah, zikir yang kita nak baca ni, dia punya pahala, dia punya ganjaran dia sebesar Gunung Uhud. Okey, cuba bayangkan Gunung Uhud itu besar dia kan. Okey, cuba Google nanti Gunung Uhud. Okey, sebesar Gunung Uhud pahala dia kalau kita berzikir ni. InsyaAllah. Okey, jom. Sama-sama kita berzikir dengan penuh bersemangat. Okey. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. InsyaAllah, alhamdulillah. Okay. Semoga dengan kita berzikir, okay, hati kita lebih tenang. Okay, hari-hari, semoga satu hari ni kita tenang je. Tak tension-tension. Okay, insyaAllah semoga dipermudahkan segalanya. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okay, silakan masuk. Yang baru join, ahlan wa sahlan, selamat datang dalam slot bacaan hadis hari ini. Jam 12.30 hari, setiap hari bacaan hadis. Okay. InsyaAllah. Okay, yang dah share, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okay, yang belum share, jangan lupa tekan button share. Pakat-pakat kita share, boleh? Okay, hari ni dalam slot bacaan hadis, InsyaAllah niat kerana Allah Ta'ala, kita nak sama-sama share, kita nak sama-sama kongsi ilmu. Okay. Baik, jadi hari ini dalam slot bacaan hadis, kita nak share sama-sama, iaitu tajuk kita, kelebihan takbiratul ula. Okay, apa itu takbiratul ula? Okay, lagi sekali, tajuk kita ialah kelebihan takbiratul ula. Kita selalu dengar takbiratul ihram, betul tak? Kan? Kita selalu dengar takbiratul ihram, kan? Yang kita selalu baca angkat takbir dalam solat. Itu kita panggil takbiratul ihram. Tetapi apakah takbiratul ula ni? Okay. Dan apa kelebihan dia sebenarnya? Okay, insyaAllah. Jadi hari ni kita nak tengok apa itu takbiratul ula dan apa kelebihan untuk takbiratul ula. Okay, insyaAllah. Baik, jadi yang mana ada buku, kalau nak buka muka surat 385. Okay, 385 insyaAllah. Macam mana nak baca doa kunut dengan cara senang? Maksud Encik Syarif nak baca doa kunut supaya kita senang ingat ke? Okay. Mungkin salah satu cara Encik Syarif boleh dengar bacaan. Okay, dekat YouTube. Cuba kita dengar. Kemudian sambil kita dengar, kita tengok. Okay, doa kunut tu insyaAllah. Dekat situ insyaAllah dengan kita mendengar, kita dapat cepat ingat insyaAllah. Okay. Okay, jadi jom kita mulakan slot tengah hari ini dengan komen dahulu. Okay, suara saya jelas atau tidak? Okay, boleh komen di bawah. Jelas tak suara? InsyaAllah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. InsyaAllah. Okay, yang dah hadir, yang dah bersama-sama, silakan masuk. Yang baru join, ahlan wa sahlan, selamat datang dalam slot bacaan hadis hari ini, insyaAllah. Okay, jadi hari ini dalam slot bacaan hadis, kita nak tengok iaitu kelebihan takbiratul ula. Okay, kita biasa dengar takbiratul ihram, kan? Yang kita selalu baca setiap hari dalam solat, kan? Allahu akbar. Itu takbiratul ihram. Tetapi apa pula takbiratul ula ni? Okay, jom. Kita nak tengok maksud takbiratul ula dan juga apakah kelebihan dia. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Okay, Kak Sauda, Kak Hatis, Encik Muhammad Fakruddin, Kak Wan, Kak Yunda, Kak Rokia. Okay, insyaAllah. Okay, yang dah komen jelas, terima kasih. Soal hilang line tempat saya ni tak okey ya ke Kak Misa? InsyaAllah. Okay, semoga dipermudahkan.
Cuba Kak Kamisa keluar balik. Lepas tu Kak Kamisa cuba masuk balik. Okey tak? Okey, yang dah share terima kasih. InsyaAllah semoga Allah murahkan rezeki. Okey? Okey, baik. Kalau dah jelas, dah ready, InsyaAllah kita nak mulakan bacaan slot hadis kita dengan kita baca hadis dahulu. Okey, jadi hadis hari ini dalam 2 baris. Okey, 2 baris. Okey, Alhamdulillah. Okey, sekejap. Saya setting. Okey. Jom. Kelebihan takbiratul ula. Okey. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallallahi arba'in yawman fi jama'atin yudrika at-takbirata al-ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan fiqa. Okey, minan nifaq. Okey, maafkan saya. Wa bara'atun minan nifaq. Okey, jadi itu hadis kita hari ini, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti Fatimah, Kak Murni. Okey, yang dah hadir silakan masuk. Kak Opa Ramla, Kak Norma, Kak Habibah. InsyaAllah ahlan wa sahlan, silakan masuk yang baru join. Okey. Jadi hari ni dalam slot hadis kita nak tengok kelebihan takbiratul ula. Apa maksud takbiratul ula tu? InsyaAllah. Okey, yang dah hadir, jangan lupa tekan button share, boleh? Tolong kita sebarkan kebaikan sama-sama. Okey, siapa yang riwayatkan hadis ni? Okey, yang riwayatkan hadis ini, yang mengeluarkan hadis ini ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Okey, jadi Sayyidina Anas bin Malik telah mengeluarkan hadis ini. Okey, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, jadi Nabi Muhammad ada bersabda. Jadi Nabi sabda apa? Sesiapa yang mengerjakan solat berjemaah kerana Allah Ta'ala dengan memperoleh takbiratul ula selama 40 hari akan mendapat 2 kelepasan. Okey. Jadi sesiapa yang solat jemaah, okey, siapa yang solat jemaah kerana Allah dengan memperolehi takbiratul ula, okey, selama 40 hari dia akan mendapat 2 kelepasan. Okey, mendapat 2 kelepasan, insya-Allah. Okey, apa itu kelepasan? Yang pertama, kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada sifat munafik. Okey. Alamak, ramai. Ya ke line tak okey? Yang lain okey ke? InsyaAllah. Kak Kamisa, Kak Sauda, line tak okey ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, yang baru join, yang baru hadir, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Alamak, Kak Zaitun pun ke line sangkut-sangkut? Yang lain okey? InsyaAllah semoga Allah permudahkan. Okey, jadi Nabi bersabda, Nabi kata, siapa yang solat jemaah kerana Allah, okey, waktu dia solat jemaah tu dia sempat takbiratul ula.
Dia sempat takbiratul ula selama 40 hari. Okey, selama 40 hari, jadi dia akan dapat 2 tiket. Dia akan dapat 2 tiket pelepasan. Pelepasan ke mana? Okey, yang pertama dia akan terlepas daripada api neraka, dan yang kedua dia akan terlepas daripada sifat munafik. Okey, jadi apa itu takbiratul ula? Okay, cuba kita tengok dekat bawah keterangan dia. Okey, takbiratul ula ialah takbiratul ihram seorang makmum. Okey, yang dilakukan mengiringi selesainya takbiratul ihram imam. Boleh faham? Okey, jadi takbiratul ula ialah takbiratul ihram. Yang kita angkat takbir kan, Allahu Akbar. Okey, itu adalah takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram seorang makmum. Maksudnya kita lah, kalau kita jadi makmum, takbiratul ihram kita dilakukan, kita angkat mengiringi selesainya takbiratul ihram imam. Maksudnya selepas imam angkat takbir, kemudian makmum angkat takbir sekali. Selesai imam angkat takbir, kita pun angkat takbir. Jadi itulah yang dinamakan dengan takbiratul ula. Okey, itu yang dinamakan dengan takbiratul ula. Okey, sekiranya makmum itu sudah berada dalam saf dan mendengar takbiratul ihram imam. Okey, maksudnya makmum tu dia dah ada dalam saf, dia dah duduk dalam saf, kemudian dia dah get ready nak solat jemaah. Okey, imam dah habis angkat takbir, kemudian makmum akan angkat takbir. Jadi itu yang dinamakan takbiratul ula. Okey, yang pastinya makmum itu dia dah berada, dia dah duduk dalam saf. Okey, bukan dari jauh makmum berlari, time tu dia angkat takbir. Okey, jadi bukan yang itu. Okey, yang pasti makmum tu dia dah duduk dalam saf. Okey, itu yang dinamakan dengan takbiratul ula. Okey, dan apabila makmum tu dia dah duduk dalam saf, dia dah angkat takbir, selepas imam angkat takbir, jadi dia tidak dianggap menyibukkan diri daripada perkara lain selain daripada urusan solat. Okey, jadi itu yang dinamakan dengan takbiratul ula. Okey, kita selalu lakukan, kita selalu buat, tetapi kita tak pasti nama perbuatan tu apa kan. Jadi itu namanya takbiratul ula. Okey, selepas selesai je makmum, selepas selesai imam angkat takbir, kemudian kita sebagai makmum angkat takbir. Selepas selesai imam. Okey, selama 40 hari. Selama 40 hari, insya-Allah kita akan dapat 2 tiket dekat situ. Okey, tiket yang pertama, kita akan terlepas daripada api neraka. Kan? Tiket yang kedua, kita akan terlepas daripada sifat munafik. Okey, insya-Allah. Okey, ahlan wa sahlan yang baru join, insya-Allah semoga dipermudahkan. Okey, yang mana kurang lain semoga dipermudahkan insya-Allah. Yang baru join, yang baru masuk, silakan masuk, ahlan wa sahlan dalam solat bacaan hadis hari ini. Okey, jom kita nak tengok keterangan. Keterangan dia. Okey, seseorang yang menunaikan solat berjemaah dengan ikhlas. Okey, maksud dengan ikhlas di sini dengan kerana Allah Ta'ala. Dia melakukan solat jemaah kerana Allah Ta'ala. Kita nak dapat redha Allah. Okey, dan dia menyertai jemaah dari mula, yakni okey, dia sertai dari mula, yakni selepas imam selesai mengangkat takbiratul ihram, kemudian dia pun terus angkat takbir. Okey, selama berapa hari? Selama 40 hari berturut-turut. Maka dia tidak dimasukkan dalam golongan
orang yang munafik. Okey, dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Subhanallah. Okey, insya-Allah. Apa yang dikatakan dengan munafik? Okey, kita biasa dengar kafir, munafik. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan munafik? Okey, munafik ialah seorang yang menzahirkan dirinya sebagai seorang Islam. Okey, dari luar kita tahu dia seorang Islam. Okey, tetapi kufur di dalam hati. Okey, dia kufur di dalam hatinya, itu adalah yang dipanggilkan sebagai seorang munafik. InsyaAllah. Okey, semoga kita semua jauh daripada sifat munafik ni, insyaAllah. Okey, amin. Okey, kemudian kenapa 40 hari? Kenapa tak 30 hari? Kenapa tak 50 hari? Kenapa 40 hari? Kenapa Nabi kata 40 hari baru dapat tiket? 2 tiket tu. Okey. Jadi kita tengok. Keistimewaan 40 hari adalah kerana tempoh itu memainkan peranan yang penting dalam dalam perubahan sesuatu keadaan. Okey, kufur bagaimana? Okey, contoh kufur tu kita contoh seseorang itu dia Islam, tapi kadang-kadang dia melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Contoh dosa besar kan, dia melakukan, contoh saya bagi contoh, melakukan maksiat. Okey, itu maksudnya kufur dalam hati. Okey, jadi maksud keistimewaan 40 hari tu, dalam tempoh 40 hari tu, waktu itulah dia sangat penting dalam perubahan sesuatu keadaan. Okey, keadaan itu akan berubah dalam masa 40 hari. Okey, contoh, dia bagi susulan kejadian manusia pun berlaku dalam tempoh 40 hari. Okey, tempoh 40 hari. Kejadian manusia tempoh 40 hari. Yang pertama, 40 hari pertama, waktu itu akan terbentuknya air mani. Okey, kemudian 40 hari kedua akan berubah. Okey, 40 hari pertama terbentuknya air mani. 40 hari kedua dia akan berubah kepada segumpal daging. Kemudian perubahan seterusnya berlaku daripada 40 hari ke 40 hari yang berikutnya. Jadi sebab itulah Nabi bersabda dalam masa 40 hari itu keadaan boleh berubah. Jadi mengikut pendapat ahli tasawuf, ahli tasawuf itu adalah ahli agamawan. Okey, tempoh 40 hari mempunyai keistimewaan yang khas. Okey, sebab kejadian manusia juga dia mengambil step by step. Satu persatu level itu mengambil masa 40 hari. Jadi sebab itulah 40 hari ni istimewa. Betapa bertuahnya orang yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak ketinggalan takbiratul ula dalam solat berjemaah. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan dengan solat berjemaah. Okey, contoh kita solat jemaah. Kita solat jemaah, waktu itu imam dia dah angkat takbir. Okey, Allahu Akbar. Dia dah selesai angkat takbir. Kemudian dia dah selesai satu rakaat. Okey, lepas tu kita baru masuk. Kita nak solat jemaah sama-sama. Kita baru masuk. Jadi waktu tu kita sempat tak untuk takbiratul ula? Okey, itu kita tak sempat. Sebab apa? Imam dia dah selesai rakaat yang pertama. Okey, imam dia dah selesai rakaat yang pertama, makmum dia masuk waktu rakaat kedua. Jadi waktu itu dia tak sempat takbiratul ula. Itu dinamakan sebagai masbu'.
Okey, masbu' maksudnya kita tak sempat takbiratul ihram sama-sama dengan imam. Jadi takbiratul ula dekat sini maksud dia bila imam angkat takbiratul ihram, selesai je angkat takbiratul ihram, makmum akan ikut angkat sekali. Itu yang dinamakan dengan takbiratul ula. Okey. Dan kalau kita mengerjakan solat jemaah, kita sempat takbiratul ula selama 40 hari, insya-Allah kita akan dapat 2 tiket ni. Okey. Tiket yang pertama terlepas dari api neraka dan juga terlepas dari sifat munafik, insya-Allah. Okey. Jadi besar tak besar kelebihan takbiratul ula ni? Besar tak besar kelebihan solat berjemaah. Okey, yang paling penting sekali kita berjemaah kerana Allah Taala. Okey, niat kita nak mendapat keredaan Allah, insya-Allah. Okey. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan takbiratul ula dan juga kelebihan dia. Okey, mengambil masa 40 hari. Kenapa 40 hari? Sebab waktu itu dalam 40 hari itulah perubahan. Perubahan sesuatu keadaan kebiasaannya akan mengambil masa 40 hari. Okey, seperti kejadian manusia juga. Okey, mengambil masa 40 hari. Okey, insya-Allah. Jadi itulah dia. Semoga kita semua dapat berjemaah bersama-sama walaupun berjemaah di rumah. Syarat berjemaah macam mana? Syarat berjemaah lebih daripada seorang. Walaupun kita sembahyang 2 orang, itu sudah dikira sebagai berjemaah. InsyaAllah. Okay. Jadi Alhamdulillah, semoga saya doakan semoga kita semua sentiasa melakukan kebaikan. Okey, semoga kita terus istiqamah melakukan ibadat kepada Allah. Mudah-mudahan kita jauh daripada sifat munafik ni. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Jadi itulah dia pengisian sharing okey dalam solat bacaan hadis hari ini, iaitu apa maksud takbiratul ula dan kelebihan dia, insya-Allah. Okey. Jadi terima kasih yang dah bersama-sama hari ini dalam slot bacaan hadis. Dah luangkan masa bersama-sama dengan saya. Okey, bersama kita semualah. Okey. Jadi terima kasih juga yang dah terima kasih juga yang dah share, yang dah like, yang dah komen, insya-Allah. Okey. Insya-Allah. Sebelum saya terlupa, sebelum saya akhiri slot bacaan hadis hari ini, okey, hari Jumaat. Okey, hari Jumaat ni 20 hari bulan kita ada buat program iaitu seminar makhraj huruf. Okey, seminar makhraj huruf. Sempurna, maafkan saya. Okey, bengkel sempurna makhraj huruf. Okey, makhraj huruf itu apa? Kita nak tahu huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah keluarnya, bagaimana sebutan dia. Okey, kita nak membezakan sebutan dia. Contoh macam huruf tha. Okey, huruf tha yang ada 3 titik bersamaan dengan huruf sa. Bagaimana sebutan dia? Adakah sama sebutan dia? Okey, insya-Allah nanti dalam bengkel sempurna makhraj huruf kita akan tengok satu persatu huruf hijaiyah, insya-Allah. Okey. Jadi untuk program ni kami juga akan sediakan sijil. Kami akan sediakan e-sijil sebagai tanda penghargaan kami kepada familymengaji.com, insya-Allah. Jadi kalau berminat untuk bengkel makhraj huruf, boleh tekan link dekat bawah. Okey, bengkel makhraj huruf ni kami buat 2 sesi. Yang pertama hari Jumaat ni 20 hari bulan dan Jumaat minggu depan jam 9 malam. Okey, boleh tekan link dekat bawah untuk nombor 2 bengkel makhraj huruf. InsyaAllah. Okey, nanti admin akan reply.
Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan yang dah bersama-sama tengah hari ini. Okey. Jadi saya ucapkan selamat makan tengah hari. Okey, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Semoga kita baru jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Okey, yang baik itu datang dari Allah, yang kurang itu datang dari diri saya sendiri, insyaAllah. Jom kita tutup slot hari ini dengan tasbih kafarah serta suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga kesihatan.